اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 65, baris yang ke-8 daripada bawah. Surat 65, baris ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Orang mati belum taubah, itu tajuk dia. Orang mati belum taubah, maknanya mati belum sempat bertaubah. Ini mati ni. Adapun pada masa kita hidup sekarang, wajib bertaubah, termasuk daripada dosa kecil sekalipun. Wajib bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun daripada dosa yang kecil. Ini sekarang ni, kita mukallaf, ditaklifkan syarak, baligh serta berakal. Kita sekarang wajib bertaubat dengan bersegera, sekalipun dosa yang dilakukan dosa yang kecil. Cuma kalau dosa besar, ijma' ulama wajib bertaubat. Kalau dosa kecil, jumhur kebanyakan ulama wajib bertaubah. Dosa besar, yang mana dosa terbahagi kepada dua, dosa besar dan juga dosa kecil. Ini pandangan jumhur, pandangan kebanyakan ulama. Ijma' ulama sekalian. Ijma' sekalian. Jumhur ni kebanyakan. Ijma' satu lagi dia panggil ittifaq. Ittifaq ni dia tidak ijma'. Ittifaq ni terkadang ittifaq di kalangan imam 4 mazhab. Tidak dinafikan ada pandangan lain yang berbeza. Itu ittifaq. Terkadang ittifaq sepakat di kalangan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah contohnya. Ittifaq di sisi 4 mazhab. Ittifaq di sisi 4 mazhab, mana keempat mazhab satu pandangan. Tidak dinafikan ada pandangan lain yang sebaliknya. Contoh yang kita bicara minggu lepas, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, ittifaq 4 mazhab wajib qada. Orang yang meninggalkan sembahyang tertidur, terlupa, ijma' ulama wajib kena qada. Yang kita bicara minggu lepas. Yang kebanyakannya
orang meninggalkan sembahyang dengan sengaja sengeleng. Ittifaq 4 mazhab wajib kena qada. Tidak ijma'. Sebaliknya, orang yang tertinggal solat kerana tertidur, terlupa, ijma' ulama. Itu tak ada. Tak ada satu pandangan pun yang berbeza. Orang yang tertinggal solat, tertidur, terlupa, kita panggil tertinggal. Sengaja kita panggil meninggalkan solat tau. Dan kalau sengaja tu akan tertinggal pula. Tertidur, terlupa, bahawa tertinggal solat. Maknanya kalau orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, ittifaq sepakat 4 mazhab wajib diqadakkan. Tidak ijma'. Memang ada pandangan-pandangan terpencil, pandangan yang lain menyatakan tak wajib qada sebab tidak ada dalil. Sebaliknya, kalau tertinggal solat kerana tertidur, terlupa, ijma' ulama wajib diqadakkan sebab ada dalil terang-terang. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha iza zakaraha. Itu jelas. Tertidur, terlupa, itu jelas. Nabi perintah supaya sembahyang apabila sedar. Jadi tertidur, terlupa, ijma' ulama wajib diqadakkan. Adapun meninggalkan solat dengan sengaja, ittifaq 4 mazhab. Ini faham gitu. Sebab tak ada ijma' sebab tidak ada dalil yang terang. Cuma ittifaq 4 mazhab kerana mereka pakai kias. Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Kias bandingan. Kias macam mana? Tertidur, terlupa, tertinggal solat, Nabi perintah qada, walaupun memang jelas langsung tidak berdosa. Tertidur, terlupa, akhirnya tertinggal solat, jelas tidak berdosa. Nabi perintah supaya qada kemudian. Meninggalkan solat dengan sengaja berdosa besar. Tertinggal solat, tertidur, terlupa, langsung tidak berdosa, wajib qada. Meninggalkan solat dengan sengaja berdosa besar, lagilah wajib kena qada. Tapi ada hadis Nabi beritahu, dak, kias buat bandingan. Tertidur, terlupa yang tidak berdosa wajib qada. Meninggalkan solat dengan sengaja berdosa besar, lagilah wajib kena qada. Tapi ada dalil? Tidak ada. Kias. Itu ittifaq, tak ada ijma' lah. Kemudian terkadang ittifaq ni hanya di kalangan satu-satu mazhab. Ini perkara ni ittifaq ulama Syafi'i. Ittifaq di kalangan Asy-Syafi'iyah. Ulama yang bermazhab Syafi'i satu pandangan, tak ada berbeza. Tapi mazhab lain berlainan pandangan. Ada ni. Macam ginilah contoh. Biar kita faham, satu ittifaq, satu ijma', jumhur. Contoh, orang perempuan yang haid dan nifas, ittifaq 4 mazhab. Haram diam di dalam masjid, haram duduk berhenti di dalam masjid. Ittifaq 4 mazhab. Perempuan haid dan nifas diharamkan berhenti di dalam masjid, sekalipun diyakini darah tadi pasti tidak akan mengotori masjid kerana dia pakai hifazah model hak baru. Memang yakinlah tidak akan mengotori masjid. Ittifaq 4 mazhab, haram duduk dalam masjid. Walaupun diyakini darah haid dia tidak akan mengotori masjid. Haram bukan kerana darah,
haram kerana hadas besar. Orang berjunub tidak ada darah, tidak ada kotoran, tapi haram berhenti di dalam masjid. Orang berjunub tak ada apa-apa kotoran pun, kenapa haram? Haram kerana berhadas besar. Ittifaq 4 mazhab. Tidak dinafikan ada pandangan ulama yang membenarkan perempuan haid dan nifas duduk dalam masjid jikalau meyakini darahnya tidak akan mengotori masjid. Pandai ni, ada pandangan ulama di kalangan ulama-ulama hadis contohnya, ada pandangan. Ada pandangan. Tetapi ittifaq 4 mazhab. Perempuan haid nifas haram berhenti dalam masjid walaupun meyakini darah tidak akan mengotori masjid. Ittifaq 4 mazhab, tapi bukan ijma'. Ada ni contoh-contoh ni. Ittifaq 4 mazhab. Perempuan tidak sah menjadi imam solat kepada orang lelaki. Ittifaq 4 mazhab, bukan ijma'. Pandangan Imam Muzani, murid kepada Imam Syafi'i sendiri, perempuan sah menjadi imam kepada makmum lelaki. Ada ni kalau timbul kan, perempuan menjadi imam kepada makmum lelaki. Ittifaq 4 mazhab, tidak sah perempuan menjadi imam kepada makmum lelaki. Ittifaq bukan ijma'. Ittifaq. Jadi katakan ijma'. Sebab memang ada pandangan yang terpencil yang membenarkan sah perempuan menjadi imam, makmum lelaki menjadi makmum. Bukan ijma'. Ittifaq. Ittifaq 4 mazhab. Ijma' ni sekalian lah. Ittifaq ni sepakat di kalangan 4 mazhab. Ittifaq di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Satu ijma', satu ittifaq. Satunya jumhur. Jumhur ni kebanyakan. Ada ni. Sama ada jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i ataupun jumhur 4 mazhab atau jumhur kebanyakan. Mana jumhur contohnya? Jumhur mazhab bersentuh lelaki perempuan wuduk tak batal. Kenapa jumhur? Halah, Hanafi, Maliki, Hambali tak batal. Mazhab Syafi'i je batal. Maka dia panggil jumhur mazhab, bersentuh lelaki perempuan wuduk tak batal. Jumhur kebanyakan. Jumhur mazhab tidak wajib muqaranah niat di dalam takbiratul ihram. Kenapa sebut jumhur? Sebab mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali tidak wajib sertakan niat qasa' ta'arud ta'yun dalam takbiratul ihram. Tapi pandangan dalam mazhab Syafi'i kita pandangan yang muktamad, dia wajib muqaranahkan niat di dalam takbiratul ihram. Melainkan ada pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i sama dengan jumhur 3 mazhab, tak wajib muqaranah juga. Itu cerita. Jumhur ni kebanyakan. Contohnya jumhur ulama puasa wajib, puasa fardu wajib diniatkan tiap-tiap hari. Kenapa sebut jumhur? Sebab mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali wajib berniat pada tiap-tiap hari. Mazhab Maliki tak apa, niat sekali untuk sebulan tak apa. Tapi jumhur wajib berniat tiap-tiap hari. Apa makna jumhur? Kebanyakan mazhab. Ini ijma' sekalian, jumhur kebanyakan, ittifaq ittifaq ni sepakat dak gitu dah. Jadi kita balik kepada bicara bab taubah, dosa besar. Jumhur ulama membahagikan dosa kepada 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Tidak dinafikan ada pandangan ulama. Di antara pandangan ulama tasawuf, pandangan Imamul Haramain contohnya,
Tidak ada dosa kecil, dosa besar belaka. Oh, dia letak gitu. Tak ada dosa kecil. Tapi jumhur ulama jelas dalam Al-Quran dan hadis, ada dosa besar, ada dosa yang kecil. Kemudian jumhur kebanyakan ulama, dosa ada dua, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, ijma' ulama wajib bertaubah. Dosa kecil, jumhur ulama wajib bertaubah. Boleh faham? Dosa besar, ijma' ulama wajib bertaubah. Tidak akan diampuni dengan amal ibadah yang kita lakukan. Dosa besar, ijma' ulama wajib bertaubah, tidak akan diampuni dengan amal ibadah yang kita lakukan. Adapun dosa kecil, jumhur kebanyakan ulama menyatakan wajib bertaubah juga. Sebahagian ulama, dosa kecil tidak wajib bertaubah. Hanya dengan melakukan amal ibadah sahaja kemudian, maka amal ibadah yang dilakukan kemudian akan menghapuskan dosa kecil yang dilakukan terdahulu. Dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Kalau dosa kecil itu berkait dengan anak Adam, wajib bertaubah juga, kena minta maaf. Mana dosa kecil yang berkait dengan Adam? Contohnya mengumpat. Mengumpat, ijma' ulama haram. Mengumpat, ijma' ulama haram. Jumhur ulama haram, dosa besar. Sebagian ulama menyatakan mengumpat haram, dosa kecil. Tengok ada dua perkara. Yang pertama, mengumpat haram, ijma' ulama. Haram ni ada dua. Ada haram dosa besar, ada haram dosa kecil. Tengok perempuan ajnabi, haram kamu tengok perempuan tu. Dosa besar ke dosa kecil? Dosa kecil. Ada ni. Haram ada dosa besar, haram ada dosa kecil. Sekarang mengumpat haram, ijma' ulama. Mengumpat ni haram-haram lah. Dosa besar ke dosa kecil? Jumhur kebanyakan ulama dosa besar, sebagian ulama mengatakan dosa kecil. Yang ijma' ulama mengumpat ni dosa besar, mengumpat ahli ilmi. Mengumpat orang alim ulama itu dosa besar, ijma' ulama, sebab mudaratnya besar. Apa mudarat besar? Orang tak mau belajar dah lah. Sebab apa? Sebab telah diumpat. Umpat macam mana? Ni orang mengajar tu kuat tidur, kuat makan, kuat buah, kuat pada ni. Tu. Mana orang pun malah belajar. Contoh. Ni. Tapi mengumpat haram, ijma' ulama. Dosa besar, dosa kecil. Jumhur kebanyakan kata dosa besar, sebagai orang mengatakan dosa kecil. Yang ijma' dosa besar mengumpat ahli ilmi. Sekalipun atas pandangan mengumpat tu dosa kecil, tidak akan diampuni melainkan bertaubah. Jadi dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam, setengah pan mengatakan tak wajib bertaubah, hanya buat kebajikan. Nabi SAW bersabda, al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebajikan-kebajikan akan menghilangkan kejahatan-kejahatan. Watbi'il hasanatas watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi kata, iringi oleh kamu akan kejahatan, iringi akan kebaikan, nescaya kebaikan akan menghapuskan kejahatan dosa yang dilakukan. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi oleh kamu akan kejahatan, iringi akan kebaikan,
nescaya kebaikan akan memadamkan kejahatan. Jadi dosa-dosa kecil tidak wajib bertaubat, hanya memada dengan melakukan amal ibadah. Dengan semayang, dengan baca Quran, dengan berzikir. Itu mungkin menghapuskan dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Contohnya tasbih 33 kali lepas semayang, tahmid 33 kali, takbir 33 ataupun 34 kali. Nabi kata akan menghapuskan dosa. Sekarang dosa walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa itu sebanyak buih di laut sekalipun, dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Nah, pada ni. Sebab pernah seorang sahabat laki-laki, dia mai gerang macam mana tak tahulah. Dia pegang orang perempuan. Kemudian dia nak pergi ke masjid. Kemudian berwudu, apa semayang, apa semua. Dia pun mengadu kepada Nabi SAW. Dia ni terpegang orang perempuan ni. Bukan terpegang, pegang lah. Terpegang ni tak sengaja. Tapi tak tahulah dia main geram macam dia pegang. Lepas daripada semayang, dia pun mengadu pada Nabi SAW. Nabi tanya, kamu berwuduk ke belum? Sahabat kata berwuduk lah sebab nak semayang tadi. Maka air wuduk tu basuh tangan, menghapuskan dosa dipegang orang puang tadi. Faham tak ni? Tapi kena ingat baik, dosa-dosa kecil pun boleh jadi dosa besar juga. Di antaranya bermudah-mudah. Dosa kecil je. Nanti kita ambil semayang, habis dosa tu. Masa dosa kecil tadi tu menjadi dosa besar, tak akan diampuni dah dengan air semayang, dan tidak akan diampuni dah dengan semayang tu sendiri. Dia wajib kena bertaubat, ijma' ulama. Dia memperkecil-kecilkan. Ataupun dia orang lebih dengan Tuhan. Orang lebih dengan Tuhan ni, dosa kecil Tuhan tak pandang sebab banyak dia buat amal. Dia anggap dia lebih. Kan orang lebih-lebih ni kan, kalau buat salah kecil-kecil, orang tak akan ambil heran. Dia tengok kereta orang besar-besar, orang lebih-lebih. Dia buat salah kecil je, parking tak betul. Tak ada orang samang. Sebab apa? Dia orang lebih. Kesalahan pun bukan salah besar sangat. Parking sekejap bukan lama pun. Tepat dah betul. Tapi tengok, kereta orang lebih ni. Jalan jangan duduk sini. Samang? Tak samang. Tapi tak akan tinggal situ, suruh lari lah. Ada sebab apa? Dia orang lebih. Jadi dia anggap dia lebih di sisi Allah. Dosa kecil ni Tuhan tak pandang, maka dosa kecil jadi besar lalu. Dia ada beberapa sebab tu. Macam sahabat tadi, dia memang terpegang. Jangan kita salah faham pula. Mari masjid, dia pegang orang perempuan. Nak pergi masjid pegang orang perempuan ni mana ni? Tak apa, nanti sampai masjid saya ambil semayang, habis dosa. Jangan gitu. Memperkecil-kecilkan dosa kecil, dosa tu akan jadi besar. Sahabat ni dia tak terkawal. Dia tak terkawal. Lepas tu dia rasa berdosa. Dia mengadu dengan Nabi SAW tu. Jangan ambil salah kontak apa. Salah. Kalau gitu kok boleh pegang orang puang, piping tangan orang puang. Nampak lagi masjid, pipi tangan opang mana? Tak apa, nanti sampai masjid, saya ambil semayang, basuh muka, basuh tangan, dosa di tangan, keluar bersama dengan air semayang. Itu memperkecil-kecilkan dosa. Dosa akan jadi besar. Jadi dosa besar, wajib ijma' ulama' bertaubat. Dosa kecil, dalam kitab kita ni, wajib bertaubat sekalipun dosa kecil.